salah satu istilah yang sukar ditakrifkan dan diukur, terutamanya dalam pelbagaian sudut pandangan. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mentakrifkan produktiviti sebagai satu daya pengeluaran, manakala menurut Kompas, produktiviti adalah nisbah penghasilan output kepada penggunaan input. Peningkatan produktiviti memberi kepentingan kepada penghasilan optimum sesebuah perkhidmatan. Setiap pihak pada sesebuah organisasi perlu memberikan perkhidmatan yang terbaik atau seoptimum mungkin bagi meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Pengertian produktiviti juga boleh dipahami melalui perspektif agama. Profesor Dr. Syed Othman Al-Habsi telah menjelaskan pendekatan Islam terhadap produktiviti. Menurut beliau, produktiviti Islam berteraskan kepada nilai-nilai yang diwarisi dalam Islam itu sendiri. Nilai keagamaan berupaya menggerakkan seseorang individu untuk melaksanakan tugas dengan mengambil kira bukan saja ganjaran material, malahan ganjaran pahala. Faktor demografi umur mempengaruhi tahap produktiviti pekerjaan dalam sesebuah organisasi. Perbezaan tahap produktiviti bekerja berdasarkan kelompok umur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, pengaruh sikap. Individu merupakan salah satu aset yang penting yang diperlukan bagi menghasilkan produktiviti kerja berbanding dengan modal, tanah, bangunan dan sebagainya. Sikap dan demografi umur seseorang individu boleh melahirkan gelagat yang boleh mempengaruhi produktiviti kerja. Komponen sikap terbahagi kepada 3 komponen utama, iaitu komponen kognitif, iaitu komponen pemikiran. Komponen yang kedua, komponen afektif, iaitu emosi atau sikap yang berbentuk perasaan terhadap sesuatu perkara. Komponen ketiga, iaitu komponen gelagat atau tingkah laku. Terdapat beberapa pengaruh sikap terhadap kerja yang berkaitan dengan tingkah laku pekerja. Terdapat beberapa pengaruh sikap terhadap pekerja yang berkaitan dengan tingkah laku pekerja dengan perbezaan demografi umur dan produktiviti pekerja, yaitu kepuasan kerja, penglibatan kerja, dan komitmen organisasi. Faktor yang kedua yaitu tahap motivasi. Kejayaan sesebuah organisasi atau institusi terletak dalam tangan pekerja yang menganggotai organisasi tersebut. Kerana pekerja merupakan aset penggerak dalam sebuah organisasi ke arah mencapai matlamat, visi, misi dan objektif yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Terdapat 2 jenis motivasi yang menggalakkan produktiviti bekerja, yaitu motivasi dalaman dan motivasi luaran. Motivasi dalaman wujud secara semula jadi daripada dalaman seseorang, yaitu dari individu itu sendiri, yaitu semangat bekerja. Motivasi luaran pula berdasarkan kepada faktor-faktor ganjaran. Pencapaian individu dalam sebuah perkara adalah berbeza di antara seorang dengan yang lain. Setiap individu mempunyai pencapaian yang berbeza berdasarkan kepada beberapa faktor dalaman, antaranya pengalaman kerja, minat terhadap kerja, kesesuaian dengan jawatan, kebolehan fizikal dan intelektual, serta perbezaan tahap motivasi kerja. Motivasi individu banyak ditentukan oleh unsur-unsur fitrah dalam manusia, yaitu potensi, kekuatan, kelemahan, mental, emosi, jasmani, rohani, dan perbezaan individu itu sendiri. Faktor ketiga yaitu faktor penyelia atau majikan. Berkaitan di antara umur dengan produktiviti kerja telah menjadi isu yang semakin penting dalam gelagat organisasi. Setengah majikan mengandaikan bahawa golongan pekerja yang berumur daripada 45 tahun ke atas memiliki kualiti positif seperti pengalaman, pengkhususan, pertimbangan, etika kerja yang kuat dalam komitmen kepada kualiti. Golongan ini dianggap tidak fleksibel dan menentang teknologi baru. Pada masa kini, kebanyakan organisasi lebih memerlukan pekerja muda yang senang menyesuaikan diri
dan mengalu-alukan perubahan. Masalah kesihatan dan masa yang lama untuk pulih meninggikan ketidakhadiran kerana masalah kesihatan dan masa yang lama untuk dipulih sekiranya mengalami kecederaan. Kebolehan seorang pekerja seperti kepantasan, ketangkasan, kekuatan dan koordinasi akan menurun dengan peredaran masa di samping kebosanan bekerja yang berpanjangan dan kekurangan perangsangan intelektual juga menyebabkan penurunan komitmen kerja. Ini menyebabkan pekerja yang berumur akan semakin lemah dan tidak bertenaga jika umur mereka semakin lanjut. Sikap majikan yang tidak prihatin dan beranggapan buruk akan hal tersebut akan menjejaskan kualiti produktiviti pekerja tersebut. Penyelian memperolehi komitmen daripada pekerja melalui penekanan bahawa majikan mempunyai hak sepenuhnya terhadap pekerjanya kerana mereka dibayar gaji. Faktor yang keempat adalah kesehatan. Faktor umur sangat berkaitan dengan kesehatan bekerja. Kesehatan yang baik boleh memberikan sepenuhnya keuntungan terhadap kerja yang dilakukan dan secara langsung akan meningkatkan produktiviti kerja. Faktor yang terakhir adalah pendidikan kemahiran dan penggunaan teknologi. Pendidikan hak kemahiran ini mampu mempengaruhi produktiviti kerja dari perspektif umur, yang mana pekerja yang sudah mencapai umur yang meningkat lebih banyak mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam bidang kerjanya dalam sesebuah organisasi. Perundingan kolektif adalah satu proses tawar-menawar yang dilakukan secara kolektif di antara majikan dan satuan sekerja bagi mencapai sebuah perjanjian kolektif. Umumnya, perundingan kolektif didefinisikan sebagai hubungan dua hala yang melibatkan interaksi pekerja dan majikan dalam membincangkan terma dan kondisi pekerjaan dalam sesebuah organisasi yang khusus. Proses tawar-menawar ini melibatkan upah, masa bekerja, pampasan dan cuti yang dikemukakan oleh pekerja kepada majikan. Hal ini seterusnya akan membawa kepada termeterainya perjanjian kolektif. Peruntukan tersebut akan mengikat kedua-dua belah pihak secara perundangan. Perundingan produktiviti merujuk kepada rundingan dan perjanjian yang dilakukan untuk meningkatkan produktiviti pekerja melalui penyusunan semula sistem tenaga kerja, perubahan amalan kerja dan juga syarat pekerjaan tanpa mengambil pekerja kelebihan untuk perjalanan suatu pekerjaan. Sebagai faedahnya, majikan bersetuju untuk peningkatan dalam gaji dan kondisi perkhidmatan untuk membawa peningkatan produktiviti sesebuah perusahaan atau syarikat. Perundingan kolektif adalah perundingan yang terikat dengan akta atau perundangan, di mana kedua-dua pihak yang terlibat perlu mematuhi syarat perjanjian yang dipersetujui bersama. Sekiranya pihak pekerja melanggar perjanjian yang dilindungi dalam akta, maka tindakan industri yang dilakukan adalah tidak mendapat perlindungan akta. Majikan yang gagal untuk memenuhi syarat mereka juga tidak terlepas daripada tindakan perundangan, seperti pembayaran berkaitan dengan upah, bonus dan faedah-faedah berhubung dengan pekerjaan dalam sesebuah organisasi. Dalam perundingan kolektif, gaji yang telah ditetapkan hanya akan dirombak 3 tahun sekali. Dalam perundingan produktiviti, ia tidak tertakluk dengan undang-undang dan keputusan. Ianya banyak terletak di pihak majikan dan juga pekerja itu sendiri. Nilai upah seseorang pekerja diukur berdasarkan produktiviti pekerja yang dihasilkan oleh pekerja dan mewujudkan hubungan yang rapat di antara upah dan produktiviti. Sistem ini akan memberi ganjaran kepada produktiviti pekerja dan membawa kepada peningkatan prestasi sesebuah syarikat. Pembayaran berdasarkan produktiviti ini turut membawa kepada kestabilan prestasi syarikat, khususnya di dalam pengurusan guna tenaga buruh untuk mengelakkan pembuangan pekerja sekiranya berlaku masalah penurunan modal syarikat. Dalam perundingan produktiviti, ianya dijadikan penanda aras untuk pemberian upah dan ganjaran kepada pekerja. China mungkin menjadi bengkel dunia.
Tetapi pekerja muda migran pedesaan telah menarik perhatian dunia dengan melakukan serangkaian pemogokan yang mengejutkan beberapa minggu ini. Kaum pekerja muda dan berpotensi kuat ini kurang bisa menerima daripada orang tua mereka akan kehidupan pabrik dengan upah rendah, jam kerja yang melelahkan, dan kadang-kadang aturan kerja yang terlalu berat. Seorang pekerja wanita di pabrik milik asing di Kuangtong mengatakan, dia dan rekan kerjanya mogok untuk meningkatkan kondisi kerja dan penghargaan yang patut. Analis berbeda pendapat. Apakah mungkin Cina kini telah mencapai lewat turning point atau titik balik lewat saat dalam perkembangan ekonomi di mana surplus tenaga kerja beralih ke kelangkaan dan upah mulai meningkat dengan cepat? Yang jelas adalah dengan meningkatnya keengganan generasi muda Cina terhadap kerja pabrik yang kurang berperi kemanusiaan dan kegagalan untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar tenaga kerja nasional melalui tindakan kebijakan terpadu bisa menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekspor raksasa Cina dalam dekade mendatang. Toko Apple baru di Grand Central Station, New York adalah salah satu dari 6 toko yang dikunjungi para demonstran. Mereka menuntut iPhone 5 harus dibuat secara etis. Protes ini muncul setelah munculnya laporan kondisi kerja yang sangat buruk dan tewasnya 2 pekerja di Foxconn, Tiongkok saat ledakan terjadi di bagian produksi pabrik iPad. Awal bulan Januari, media juga menyoroti insiden pabrik Foxconn di Wuhan, di mana kondisi kerja buruk menyebabkan 150 pekerja mengancam akan bunuh diri dengan melompat dari atas atap. Pengunjuk rasa di New York menyampaikan petisi dengan 250.000 tanda tangan. Nama dan password kepala eksekutif perusahaan Foxconn, Terry Gou, bersama dengan informasi sensitif lainnya, dipublikasikan sekelompok hacker bernama Swag Security di Pirate Bay dan website Pastebin. Publikasi di Twitter bersamaan dengan saat petisi disampaikan ke toko Apple di London, New York, San Francisco, Sydney, dan Bangalore. Tanda tangan dikumpulkan secara online oleh change.org dan someofus.org. Di kota Suzhou, Cina, ribuan pekerja menggelar aksi mogok kerja yang berbuntut menjadi kerusuhan. Karyawan pabrik kerjasama Wintech Taiwan itu memprotes kondisi kerja yang mengenaskan, seperti sentuhan dengan bahan kimia beracun, yang mengakibatkan beberapa kematian. Perusahaan ini membuat layar sentuh Apple dan layar kristal cair lainnya. Seorang mantan karyawan, Song, memberitahu Epoch Times bahwa mereka dipekerjakan 10-12 jam per hari selama seminggu, menggunakan bahan beracun tanpa perlindungan cukup. Pejabat lokal mengatakan karyawan protes karena gaji tidak dibayar. Pemimpin perusahaan mengancam tidak akan membayar bonus apapun jika mereka terus protes.